Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam Go into Impossible. Saya terlebih dahulu memohon maaf kerana telah bermula agak lewat pada malam ni. Ada banyak masalah sikit. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada kawan-kawan yang tertunggu-tunggu. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi berjumpa di alam maya untuk mempelajari satu lagi bentuk kefahaman bentuk market. Jadi pada malam ni ialah trik kefahaman bentuk market U. Ada 3 perkara yang kita ingin capai pada malam ni. Yang pertama, kita dapat memahami 2 bentuk trik kefahaman U. Jadi saya namakan type 1 dan type 2. Yang kedua, kita dapat mengetahui bentuk-bentuk TKU yang dikira kukuh dan yang kedua berisiko ataupun batal. Dan objektif kita yang ketiga atau harapan kita yang ketiga, kita boleh menggunakan TKU dalam trading atau semasa kita trade berdasarkan kefahaman tentang TKU yang kukuh dan TKU yang berisiko. Saya ada sediakan nota yang ringkas tu untuk kita sama-sama memahami trik kefahaman U pada malam ni. Jadi bolehlah kita refer pada nota tu. Penerangan saya sebahagian besarnya akan berdasarkan pada nota yang saya bagi. Trik kefahaman U ialah satu kefahaman tentang bentuk market yang akan memberi kita satu isyarat bahawa bahawa perjalanan yang baru akan bermula, atau kita panggil juga sebagai awal perjalanan. Jadi TKU akan bermula selepas tamatnya atau berakhirnya sesuatu perjalanan. Sesuatu akhir perjalanan sepatutnya kita fahami dalam bentuk TKJ ataupun TKZ yang belum kita pelajari. Daripada TKJ, maka salah satu bentuk awal perjalanan. Daripada TKJ, salah satu daripada bentuk market yang memberi kita kefahaman awal perjalanan ialah TKU. Selain daripada TKU, kita ada TKM, TKL, N, TKT. Itu semua adalah bentuk-bentuk market yang memberikan kita kefahaman tentang awal perjalanan. TKU adalah satu bentuk market yang lazimnya berlaku di dalam port. Apabila market berada dalam port, salah satu sifat market yang lazim berulang adalah mudah putar arah. Jadi apabila market berputar arah, market akan menunjukkan satu bentuk awal perjalanan. Jadi kemungkinannya adalah TKU. Jadi ada 2 bentuk TKU. Bentuk yang pertama, kita ada satu perjalanan market sama ada dalam bentuk menaik atau menurun yang jelas. Maknanya yang jelas ni biasanya sekurang-kurangnya 3 candle. Dan perjalanan itu diakhiri dengan satu candle besar di akhir perjalanan yang kita panggil sebagai candle sifat. Selepas candle sifat, market tiba-tiba membalas perjalanan yang sedang berlaku itu dengan satu candle berlawanan arah. Kita panggil candle songsang. Maknanya selepas candle sifat, tidak terbentuknya candle-candle di laut tenang, market terus membalas dengan satu candle songsang yang agak besar. Di dalam trik DEJ, seperti kebiasaan, kita tidak membuat apa-apa penetapan terhadap saiz candle songsang
yang kita anggap dia sebagai valid. Maknanya di sini kita menggunakan perbandingan saiz sebagai kepahaman sama ada candle yang berlawanan arah itu boleh kita kira sebagai candle songsang. Saya ulang semula bentuk market TKU yang pertama atau type 1. Kita ada satu perjalanan market sama ada dalam bentuk menaik atau menurun yang jelas dan diakhiri dengan candle sifat. Sebaik sahaja candle sifat close, kita ada satu candle berlawanan arah yang songsang, yang agak besar, membalas perjalanan yang sedang berlaku. Bolehlah kita lihat sekarang salah satu daripada contoh TKU, iaitu pada rajahan pertama, muka surat 2. Rajah 1, muka surat 2. Ini ialah TKU bentuk yang pertama atau type 1. Tarikh yang saya pilih di sini ialah 27 Oktober. Boleh refer di nota yang saya beri ataupun di chart masing-masing. 27 Oktober. Kita ada satu perjalanan menurun, bermula pada jam 11 pagi. Dan di peringkat akhir perjalanan, iaitu pada jam 5 petang, kita ada satu candle yang paling besar dalam perjalanan menurun berkenaan. Kalau kita perhatikan betul-betul, perjalanan menurun daripada jam 3, 4, 5 dalam bentuk TKJ. Itu ialah TKJ type 2. Selepas candle sell besar jam 5 petang close, tiba-tiba pada jam 6 petang, market membalas perjalanan menurun dengan satu candle bar yang agak besar. Jadi candle bar itu kita panggil dia sebagai candle songsang. Size candle songsang seperti yang saya bagi tahu terlebih dahulu, tidak ditetapkan sama ada 30 pip ke 40 pip, 50 pip dan sebagainya. Saya pernah bertanya persoalan ni, saiz candle songsang yang sesuai untuk digunakan dalam TKU. Saiz yang sesuai bagi saya pernah tanya dengan Abang Den tentang saiz yang sesuai. Tidak ada saiz yang sesuai. Jadi sebaiknya candle songsang itu dapat close mengatasi candle sifat. Itu yang sebaiknya. Walau bagaimanapun, bagi saya menggunakan saiz candle songsang sekurang-kurangnya close mengatasi 2/3 daripada body candle sifat. Dan saya pernah menyatakan kepahaman yang saya guna ini kepada Abang Den. Beliau mengatakan bahawa boleh digunakan. Tapi sebenarnya sama ada candle songsang dalam TKU ini berfungsi atau tidak, menjadi ataupun tidak, sebenarnya bukannya bergantung pada saiz. Faktor utama yang membolehkan TKU ini berfungsi ialah kedudukan market dan status market. Market sepatutnya berada di dalam port. Selain daripada market sepatutnya berada dalam port, apabila kita ingin mengambil position buy, kedudukan TKU itu sepatutnya berada di bahagian low port ataupun di bahagian SS1 low ataupun di bahagian zone B buy. Jadi status dan kedudukan itu adalah lebih penting berbanding dengan saiz candle songsang. Dalam contoh yang pertama saya bagi ni, dalam SS ni, candle songsang close mengatasi 2/3 daripada candle sifat. Selepas candle songsang close, iaitu pada jam 7 malam, bolehlah kita entry buy. Kita entry buy sebaik sahaja candle songsang close. Dalam kes ini, candle songsang close lebih daripada 2/3 body candle sifat. Saya ulang semula
TKU Type 1. Kita ada satu perjalanan yang jelas, sama ada menaik atau menurun. Dan perjalanan berkenaan diakhiri dengan satu kender besar sebagai kender sifat. Selepas kender sifat close, tiba-tiba kita ada satu kender yang berlawanan arah yang kita panggil kender songsang, yang close kurang-kurangnya 2/3 daripada body kender sifat. Saya pergi ke TKU yang kedua ataupun bentuk yang kedua atau type 2. Bentuknya masih sama. Kita ada satu perjalanan sama ada menaik atau menurun yang jelas, maknanya sekurang-kurangnya 3 kender. Dan di peringkat akhir perjalanan tu kita ada satu kender besar sebagai kender sifat. Selepas kender sifat, kita ada hanya satu kender kecil. Selepas kender kecil ataupun kender sideway itu close, tiba-tiba kita ada satu kender yang agak besar yang berlawanan arah. Jadi kender yang besar berlawanan arah itu kita panggil dia kender songsang. Kender kecil selepas kender sifat tidak semestinya sama arah. Boleh juga berlawanan arah atau berlainan color. Maknanya kalau kita ada perjalanan menaik, kender kecil itu mungkinnya kender berarah sel. Selepas kender kecil close, kita ada kender yang agak besar yang membalas kuat perjalanan berkenaan. Bolehlah kita lihat sekarang SS yang kedua pada rajah yang kedua. Pada muka surat 3. Kita ada satu perjalanan menaik bermula pada 7 pagi pada 18 Julai. Tarikh saya pilih di SS ini ialah 18 Julai. Perjalanan menaik bermula pada jam 7 pagi. Kemudian kita ada bahagian repair atau perjalanan repair pada jam 11, 12 dan 1 tengah hari. Selepas itu, market naik semula dan membuat satu kender besar pada jam 3 petang. Jadi, kender besar itu bercirikan kender sifat. Satu kender besar yang paling besar di bahagian akhir perjalanan. Selepas kender besar, pada jam 4 petang, kita ada satu lagi kender kecil melepasi kender sifat. Jadi, market sebelumnya dalam bentuk TKJ, Type 3. Kita sekarang ada market berbentuk TKZ. Selepas kender kecil pada jam 4 petang close, tiba-tiba kita ada satu kender yang agak besar membalas kuat perjalanan menaik. Jadi, kender pada jam 5 petang itu kita panggil kender songsang. Arahnya adalah berlawanan dengan perjalanan yang sedang berlaku. Jika kita perhatikan kender songsang pada jam 5 petang, close adalah melepasi lebih daripada 2/3 kender sifat. Jadi, bagi saya, itu adalah bentuk TKU. Kender yang songsang itu boleh digunakan dari segi saiz. Kerana close mengatasi 2/3 daripada saiz kender sifat. Kita boleh entry sell pada jam 6 petang sebaik saja kender songsang close. Jadi saya ulang semula TKU Type 2. Kita ada satu perjalanan yang jelas sama ada menaik atau menurun dan berakhir dengan kender sifat. Selepas kender sifat, kita ada satu lagi kender kecil. Arah kender kecil tidak semestinya mengikut arah perjalanan yang sedang berlaku. Boleh juga berlainan arah. Maknanya dalam contoh ini, boleh juga kender kecil itu sebagai kender sell. Selepas kender kecil close, kita ada satu kender yang berlawanan arah yang bersaiz agak besar. Sekurang-kurangnya close mengatasi 2/3 daripada kender sifat. Kender itu kita panggil kender songsang. Kender pada jam 5 petang itu yang membalas kuat perjalanan menaik, kita panggil sebagai kender songsang. Selepas kender songsang close, maka kita memahami market akan berputar arah
Atau dengan kata lain, kita sekarang sudah ada bentuk market yang menunjukkan awal perjalanan menurun. Maka bolehlah kita sell pada jam 6 petang. Okey, sambung. Susah ngajar ni bila ada market tengah bergerak. Nak tengok market lagi, nak ngajar lagi. Selain daripada dua bentuk TKU tadi, jika candle songsang yang membalas perjalanan yang sedang berlaku, saiznya adalah luar biasa besar. Candle songsang itu bersaiz luar biasa besar, sangat besar berbanding dengan saiz candle-candle yang lain. Jadi kita panggil itu sebagai TKU dominant. TKU dominant adalah salah satu daripada bentuk market SSJ, iaitu bentuk market luar biasa yang menunjukkan isyarat awal perjalanan. Biasanya kita gunakan sebagai kefahaman bahawa market akan bergerak kuat pada satu arah. Bolehlah kita lihat pada muka surat 4, Rajah 3. Kita ada satu bentuk TKU yang candle songsangnya bersaiz luar biasa. Kita panggil dia SSJ TKU dominant. Tarikh yang saya pilih ini ialah 24 hari bulan 7. 24 hari bulan 7. Okey. Kita ada satu perjalanan menurun. Bermula daripada jam 6 pagi. Kemudian market merata dalam bentuk laut tenang. Jam 11 kita ada candle sell keluar daripada laut tenang. Jadi itu ialah laut tenang yang lama. Kita namakan dia sebagai SSJ. SSJ laut tenang memanjang ataupun tight band tu. Market kemudian turun pada jam 12, 1 dan 2. Kita ada satu candle yang bershadow besar. Candle seksi yang mereject SH1 low. Jadi itu ialah salah satu tanda akhir perjalanan. Shadow yang besar kita panggil dia sebagai shadow sifat. Tiba-tiba pada jam 3 petang kita ada satu candle buy yang luar biasa besar, membalas kuat perjalanan sell. Jadi TKU itu kita panggil dia TKU dominant, iaitu isyarat awal perjalanan SST akan bermula. Perjalanan yang kuat pada satu arah. Bentuk market SSJ, iaitu salah satunya SSJ TKU dominant, akan dimuzakarahkan dengan lebih detail, lebih jelas lagi oleh Ustaz Mukram. Saya hanya menunjukkan pengenalan kepada bentuk market TKU dominant. Kita pergi ke bahagian bawah sikit, iaitu untuk mengetahui TKU yang lazimnya berfungsi ataupun lazimnya terjadi, ataupun boleh juga kita panggil dia sebagai bentuk TKU yang kukuh. Seperti biasa, TKU adalah bentuk market awal perjalanan, iaitu bentuk market yang berputar arah. Jadi apa-apa kefahaman yang melibatkan bentuk market berputar arah adalah sesuai ataupun mudah terjadi apabila market berada di dalam pot. Yang kedua, TKU biasanya menjadi apabila saiz candle songsang mengatasi saiz candle sifat. Maknanya candle songsang close mengatasi open price candle sifat. Faktor gabungan yang ketiga ialah perjalanan yang sedang berlaku sebelum berputar arah dihalang ataupun berakhir, candle sifat berakhir di kawasan support TBST, antaranya low dan high pot, SH1 high, SH1 low,
zon B, zon A dan kawasan laut tenang. Dan yang keempat ialah dari segi faktor kedudukan. Jadi kita menggunakan kefahaman HH1 di sini. Apabila market berada dalam port, jika arah TKU ialah arah buy, sepatutnya kita berada di bahagian bawah port ataupun di bahagian bawah HH1 low ataupun di zon B. Jika arah TKU adalah sell, sepatutnya kedudukan kita adalah berada di kawasan high port ataupun di kawasan HH1 high ataupun di kawasan zon B sell. Dan yang kelima yang saya tulis di sini, sebaiknya perjalanan yang akan berakhir itu memberikan kita satu bentuk yang kita faham. Lazimnya dalam bentuk TKJ ataupun TKZ. Ini ialah dua bentuk kefahaman yang memberikan kita akhir perjalanan. Selepas berlakunya akhir perjalanan, maka bermulanya awal perjalanan jika market ingin berputar arah. Dan yang terakhir ialah dari segi volume. Volume perjalanan, volume sama ada menaik atau menurun, sebaiknya telah mencapai volume maksimum yang lazim berulang pada masa berkenaan. Jadi kita perlu ukur perjalanan-perjalanan yang terdekat yang berada di dalam port yang sedang berlaku sekarang untuk dibandingkan dengan perjalanan yang berakhir sekarang. Saya pergi ke TKU yang berisiko. Boleh juga digunakan sebagai TKU yang batal sebab saya tidak mengetahui faktor-faktor yang sebenar yang membatalkan TKU. Ini adalah berdasarkan kepahaman saya sendiri. Jadi saya pilih ayat yang lebih baik, iaitu berisiko. Yang pertama, TKU berisiko ataupun mungkin juga menjadi batal apabila perjalanan yang berlaku belum lagi diakhiri dengan candle besar sebagai candle sifat. Jadi adalah lebih baik kita tunggu satu akhir perjalanan yang jelas, sama ada dengan bentuk candle sifat ataupun shadow sifat. Yang kedua, market belum lagi bergerak dalam satu perjalanan yang jelas. Biasanya melibatkan candle-candle yang besar, sekurang-kurangnya 3 candle. Jadi kalau belum ada perjalanan yang jelas, adalah lebih baik kita berdiam diri dahulu, menunggu satu akhir perjalanan yang valid sebelum adanya awal perjalanan. Yang ketiga, apabila arah daripada bentuk TKU berlawanan dengan arah perjalanan exit port. Jadi apabila adanya perjalanan yang exit port, adalah lebih baik atau lebih selamat kita memilih entry yang sama arah dengan arah exit port. Dan yang keempat, apabila arah daripada bentuk market TKU berlawanan dengan arah market yang bergerak kuat dalam satu arah, yang lama beberapa jam bergerak dalam satu arah. Jadi adalah lebih baik kita menunggu pembentukan port dahulu. Yang kelima, apabila arah TKU berlawanan dengan arah yang diberikan oleh SSJ, itu utamanya daripada SSJ Laut Tenang. Jadi kalau suatu perjalanan bermula dengan market SSJ Laut Tenang, jadi adalah lebih baik kita meninggalkan arah yang diberikan oleh TKU. Yang keenam, apabila perjalanan yang sedang berlaku, volumenya belum capai value maksimum yang berulang. Jadi adalah lebih baik kita menunggu dahulu ataupun melihat bentuk market yang terhasil sebelum kita masuk berdasarkan TKU yang ada di market. Dan yang terakhir, apabila candle songsang, candle besar yang songsang itu berhenti ataupun close
ataupun boleh juga dikatakan dihalang oleh support-support TPST, terutamanya daripada SH1 high and low, zombie, dan biasanya berlaku perkara seperti ini dihalang oleh zone A ataupun kawasan laut tenang. Jika itu berlaku, maka kita perlu berhati-hati. Okey, kita sambung. Saya tunjukkan satu trade menggunakan TKU pada Raja 4. Sila lihat Raja 4 pada muka surat 6. Tarikh bagi SAS ini ialah 22 Julai. Sila lihat Raja 4, satu contoh TKU yang saya kira sebagai valid ataupun kukuh. Pada 22 Julai di sebelah pagi market adalah menurun dan bermula pada jam 4 petang market bentuk menaik. Kalau kita dapati pada hari sebelumnya market adalah naik dan turun kemudian naik, jadi itu ialah market bentuk arah ataupun market dalam pot. Kita lihat perjalanan menaik yang bermula pada jam 4 petang 21 Julai. Jadi perjalanan menaik sehinggalah di pagi 22 Julai. Dan kalau kita lihat pada jam 8 pagi 22 Julai, kita ada satu candle yang besar-besar dalam perjalanan menaik ini. Jika kita berada pada jam 9 pagi, candle itu kelihatan boleh menjadi candle sifat. Candle itu juga membuat satu rejection pada SH1 high. Tapi pada jam 9 pagi, market terus naik. Jam 10 naik dan buat sekali lagi rejection pada SH1 high. Jadi kita sudah ada 2 rejection bagi perjalanan menaik. Maka kita telah ada 2 rejection bagi perjalanan menaik pada 22 Julai. Disebabkan market masih lagi meneruskan kenaikan selepas candle jam 8 pagi, maka candle besar itu kita panggil dia tidak berfungsi sebagai candle sifat. Market selepas itu pada jam 10, 11 dan 12 membuat laut tenang menurun. Tiba-tiba pada jam 1 tengah hari kita ada satu candle yang paling besar dalam perjalanan menaik ini. Jadi candle ini boleh sekali lagi menjadi candle sifat. Market sekarang berbentuk TKJ Type 3. Tapi apabila candle ini close, kita belum tahu adakah candle jam 1 tengah hari ini atau 1 petang ini akan menjadi candle sifat. Tiba-tiba pada jam 2 petang kita ada candle yang berlawanan arah, iaitu candle sell membalas perjalanan menaik. Candle sell itu close mengatasi 2/3 daripada candle sifat. Jadi sekarang kita ada bentuk market TKU. Bentuk market TKU ni saya ambil sebagai valid ataupun kukuh kerana beberapa sebab. Yang pertama, market sekarang berada dalam pot, walaupun candle jam 1 petang keluar sedikit daripada SH1 high, tapi candle jam 2 petang masuk balik dalam pot. Jadi saya anggap itu sebagai pembesaran pot sahaja. Selain daripada keadaan market atau status market dalam pot, perjalanan menaik ini menunjukkan tanda-tanda kukuh untuk berakhir dengan adanya 2 rejection, iaitu pada candle jam 8 pagi dan candle 10 pagi. Jadi bagi saya mengambil period position sell apabila market berada di sebelah atas high pot ataupun di sebelah atas SH1 high adalah satu kedudukan yang selamat dari segi risk and reward.
Jika kita ukur dari segi volume, perjalanan pada market ini adalah agak kecil. Volume perjalanan di dalam port di antara 30, 50 pip, 60 pip ya. Sementara perjalanan menaik sehingga jam 1 petang daripada jam 4 petang 21 Julai. Dan sementara perjalanan menaik daripada 4 petang ataupun 4 PM 21 Julai sehingga 1 PM 22 Julai bervolume 40 pip. Jadi volume 40 pip hampir menyamai volume yang berulang sekarang. Dan melepasi volume menurun sebelum menaik, iaitu 30 pip sahaja. Jadi volume perjalanan menaik itu hampir mencapai volume maksimum yang sedang berlaku sekarang. Jadi dari segi volume, bagi saya menyokong arah sell yang diberikan oleh TKU. Jadi jika kita yakin, maka bolehlah kita entry sell pada jam 3 petang dan membuat stop loss mungkin 15 pip daripada high price shadow ataupun high price candle sifat. Dan apabila TP pula, bila keluarnya candle besar ataupun bila munculnya bentuk market TKJ. Pada jam 3 petang market turun dengan candle sell yang besar, begitu juga pada jam 4. Jadi bentuk market pada apabila candle jam 4 petang close adalah berbentuk TKJ type 2. Jadi bolehlah kita close di candle jam 4 petang. Penurunan itu iaitu pada jam 4 petang juga telah sampai ke kawasan zombie buy ataupun HH1 low pada 18 Julai. Jadi bagi saya kedudukan untuk kita close adalah sesuai dari segi bentuk market dan support TBST yang ada. Okey, SS saya yang terakhir itu pada Rajah 5 muka surat 7. Sila lihat muka surat 7 Rajah 5, iaitu satu contoh TKU yang saya kira sebagai berisiko. Contoh yang saya pilih ini ialah pada 8 September, iaitu 8 September. Kita ada satu perjalanan menaik bermula pada jam 12 tengah hari pada 8 September. Perjalanan itu kalau kita perhatikan, kalau kita dah belajar merupakan bentuk laut tenang menurun dan laut tenang menaik. Jadi itu ialah bentuk laut tenang V. Jadi bentuk SSJ laut tenang V. Jadi bentuk SSJ laut tenang V mungkin akan menyebabkan market bergerak kuat satu arah. Market kemudiannya menaik dalam bentuk candle buy yang kecil-kecil ataupun kita panggil TKN. Jadi kalau market naik bertangga-tangga dalam bentuk candle yang kecil, biasanya mengambil masa untuk dia berputar arah ataupun market dijangka bergerak kuat satu arah. Pada jam 11 malam, kita ada satu candle besar yang keluar daripada SS1 high. Candle itu candle yang paling besar di penghujung perjalanan. Jadi bentuknya boleh menjadi candle sifat. Candle buy yang besar itu pada jam 11 malam juga keluar daripada kawasan port sebelumnya. Kita ada kawasan port pada 5 hari bulan September dan 8 hari bulan September. Jadi market sekarang bergerak satu hari dan export. Pada jam 12 malam ataupun 12 pagi market naik lagi. Kemudian tiba-tiba pada jam 1 pagi kita ada satu candle berlawanan arah, candle arah sell yang membalas kuat perjalanan menaik. Jadi bentuk sekarang adalah bentuk TKU type 1. Tetapi disebabkan oleh
perjalanan menaik ini bermula dengan market SSG Laut Tenang itu dan bergerak kuat dalam satu arah dalam bentuk PKN, iaitu kali kecil naik secara perlahan atau bertangga-tangga. Jadi ini adalah satu bentuk market yang kuat satu arah. Jadi mengambil posisi yang berlawanan arah adalah satu risiko. Selepas candle sengsang jam 1 pagi, kita ada candle yang kecil membentuk laut tenang. Jadi candle di laut tenang daripada jam 2 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Tiba-tiba pada jam 7 pagi kita ada satu candle bar yang keluar di sebelah atas kawasan laut tenang. Jadi kita ada arah bar daripada candle jam 7 pagi yang keluar daripada satu kawasan laut tenang yang lama. Itu juga adalah satu bentuk market SSG laut tenang yang boleh kita panggil sebagai memanjang. Arah yang diberikan adalah bar dan berlawanan dengan arah TKU. Jadi kalaulah kita ada posisi sell daripada TKU, sebaiknya kita close lah. Jadi daripada awal lagi bentuk market TKU ini adalah berisiko kerana berlawanan dengan arah market jackpot, berlawanan dengan market yang bergerak kuat satu hala dalam bentuk bertangga-tangga ataupun kena-kena kecil, berlawanan dengan satu perjalanan yang bermula daripada SSG Laut Tenang, dan confirmation bahawa TKU ini tidak menjadi ialah daripada arah Laut Tenang. Untuk TKU ini meneruskan arah perjalanan besar, kita sepatutnya mempunyai candle yang berjaya keluar ke bawah daripada kawasan Laut Tenang, ataupun kita panggil sebagai enjin untuk menggerakkan atau menolak market ini bergerak ke bawah. Tapi sebaliknya pada jam 3 pagi kita ada arah yang berlawanan, supaya apabila kita berjumpa dengan betul-betul market sapi ini, kita dapat memahaminya dengan jelas dan berkeyakinan untuk sama ada mengambil posisi ataupun meninggalkan bentuk TKU yang berisiko. Saya berharap penerangan saya pada malam ini dapat membantu kawan-kawan untuk memahami tentang satu bentuk market yang memberikan kita kefahaman awal perjalanan, iaitu TKU. Jadi saya berhenti di sini dahulu.